Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله سلامه عليه وعلى آله وصحبه وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا Ramadan atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 8 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 10 Februari 2022 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh tuan imam kita sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz Mazli Nuri bin Nuri hafizahullah taala. Dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang memimpin solat jemaah sebentar tadi, dan alhamdulillah buat sekian kalinya pemimpin kita yang dikasihi lagi disayangi, yang dihormati Datuk Pahlawan Mio Faratil Atrash bin Wahid Ketua Polis Perak menunaikan solat fardu zuhur berjemaah di surau Al-Falah ini. Dan inilah yang dikatakan sebagai kepimpinan melalui tauladan, di mana seorang pemimpin menunjukkan contoh yang baik kepada
kita yang berada di bawah kepimpinan beliau. Jadi mudah-mudahan ini semua akan menjadi satu contoh yang baik, satu uswah hasanah yang baik kepada kita semua, bahawasanya solat berjemaah itu adalah suatu yang sangat baik, satu amalan yang sangat baik untuk dilakukan walaupun dalam kesibukan kita menjalankan urusan harian kita, dalam kesibukan kita menjalankan tanggungjawab kita, dalam kesibukan kita menjalankan penugasan yang diamanahkan kepada kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan solat berjemaah, apatah lagi solat fardu dalam arti kata yang sebenar. Yang pastinya ialah solat berjemaah ini adalah suatu yang pahalanya yang berganda jika dibandingkan dengan solat bersendirian. Solatul jemaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya hadis baginda SAW, sembahyang jemaah itu lebih baik daripada sembahyang bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Maka itulah peluang yang harus kita ambil, kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk kita kumpul bekalan selama kita berada di alam dunia ini, untuk kita bawa ke alam akhirat insya-Allah. Begitu juga hadirnya kita dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai Radhatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Juga akan dikurniakan Allah ganjaran yang sangat baik, yang mana macam kita katakan tadi, yang mana ianya akan menjadi ringgit dan sen kita nanti apabila berhadapan dengan Allah SWT di pada mahsyar pada hari kiamat nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin subhanallah, teruskan pengajian kupasan kitab Safinatul Najah yang disusun oleh Syekh Al-Fadil Al-Alim Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala, sampai kepada fasal yang berikutnya berkaitan yang diberi tajuk oleh sahabat lama saya Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Muhammad Al-Yasa bin Berhan hafizahullah taala, iaitu syarat solat qasar. Itu fasal yang ke-46. Kita dah bincang dua hari sudah. Kemarin pasal ke-44 dan 45 berkaitan dengan syarat solat jamak takdim dan jamak takhir. Maka kita pergi kepada fasal yang ke-46, iaitu syarat solat qasar. Jadi apa makna qasar? Qasar ialah memendekkan rakaat solat kepada 2 rakaat. Jadi ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat sembahyang qasar ni. Faslun syurutul qasri sab'atun. Syarat sembahyang qasar ini ada 7. Syarat sembahyang qasar ini ada 7. Kalau hilang satu syarat daripada 7 ini, maka sembahyang qasar itu jadi tidak sempurna, tidak sah. Okey, yang pertamanya ayyakuna safaruhu marhalatain. Hendaklah perjalanannya itu, musafirnya itu sekurang-kurangnya 2 marhalah. Ataupun sini sebut mestilah 2, perjalanan musafir ini mestilah 2 marhalah. Tapi kalau kita nak lebih faham, sekurang-kurangnya 2 marhalah. Kalau lebih 2 marhalah, memang lengkaplah perjalanan musafir tu. Kalau kurang dari 2 marhalah, tak sempurnalah perjalanan musafir tu. Tak bolehlah kita buat sembahyang qasar. Contoh macam tu, daripada Ipoh ni ke Gopeng tak cukup kilometer dia, tak sampai 2 marhalah. Tapi bagaimana kalau kita bergerak dari Ipoh ke Tanjung Malim sebagai contoh, cukup 2 marhalah. Maka diharuskan kita melakukan solat qasar.
Jadi naklah jarak jalan musafir ni mestilah 2 marhalah. Jadi 2 marhalah ni pun ada disebut di dalam nota kaki oleh penterjemah kitab ni. Terdapat tidak kurang daripada 16 pendapat ulama mutaakhir tentang penentuan jarak 2 marhalah mengikut kilometer. Jadi ada sampai 15 khilaf, 16 khilaf. 1, 2 tak boleh, ni 16. Kenapa? Itu kerana kefahaman ilmu spesifik tentang maksud 2 marhalah. Menurut pendapat yang paling sikit, jaraknya adalah 75.6 km. 75.6 km itu 2 marhalah. Itu 2 marhalah. Itu paling sikit. Dan yang paling banyak ialah 129.5 km. Ini 2 marhalah. Ini bergantung keadaan. Bergantung kepada keadaan, bergantung kepada keadaan semasa, bergantung kepada nasihat dari pakar-pakar tentang maksud 2 marhalah itu apa. Di Malaysia ni 2 marhalah ni rata-ratanya pada jarak jauh 90 km. Bukan 50, bukan 75 atau bukan 129, 90 di tengah-tengah. 2 marhalah. Kemudian yang kedua, an yakuna mubahan. An yakuna mubahan, yakuna apa? Yakuna safar. Hendaklah musafir itu mestilah perjalanan yang diharuskan syarak. Perjalanan itu haruskan syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Kalau perjalanan pergi konsert macam mana? Di Ipoh nak pergi Pulau Pinang, dengar ada konsert. Daripada Ipoh nak pergi ke Pulau Pinang menonton konsert. Konsert Ella. Macam mana? Adakah perjalanan itu diharuskan syarak? Nak pergi dengar, nak pergi tengok konsert. Konsert itu persembahan, di dalam konsert itu ada persembahan Ella. Ini konsert Ella betul lah, bukan campur orang lain. Konsert memang dia punya konsert. Macam mana? Adakah perjalanan itu diharuskan oleh syarak? Bila kita bincang tentang muzik, perbincangan itu sangat panjang. Dan banyak pandangan-pandangan. Dia mengatakan tak sah musafir itu sebab musafir itu adalah bertujuan maksiat. Kan? Itu maksud diharuskan syarak. Yakuna mubahan, yakuna safaru mubahan. Perjalanan itu dihalalkan oleh syarak. Tak nak masuk you, diharuskan oleh syarak. Macam-macam yang diharuskan oleh syarak, yang tak diharuskan oleh syarak itu kita pun tahu. Itu dia perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Kalau yang diharuskan oleh syarak, kalau perjalanan itu ada unsur maksiat, macam tu, dia musafir itu laki perempuan bukan mahram bercampur dalam satu kereta atas tujuan pelancongan, nak melancong, cuti-cuti langgawi yang tu. Adakah perjalanan itu diharuskan oleh syarak? Tak masuk. Sebab lelaki perempuan dalam kereta 4 orang tu bercampur lagi perempuan bukan mahram. Itu dia. Perjalanan diharuskan oleh syarak. Perjalanan sebagai penyokong pasukan bola
dari Perak nak pergi ke Perlis. Perak ada friendly dengan Perlis Northern Lions di Kangak. Kita ni penyokong Perak FC ni nak pergi ke sana, tengok, nak tengok perlawanan bola di sana. Kita pun kita pun declare diri kita musafir. Adakah perjalanan itu diharuskan syarak? Luas ni. Perbincangan itu luas. Tak boleh kita, kalau dulu terus potong. Ni maksiat, ni main bola maksiat pakai seluar pendek. Jadi kita penyokong bola pun menyokong benda maksiat, kita musafir kita sia-sia lah. Tak boleh buat jamaah, tak boleh buat besar. Jadi macam mana? Ini benda-benda macam ni perlu dicerahkan oleh mereka yang berautoriti tentang hukum. Saya tak boleh bagi jawapan ni. Jadi kalau saya kata boleh, sekarang surat jatah agama sampai. Kalau saya kata tak boleh kan, orang Muslim cuma tak boleh Ustaz. Pek PKP tu tak boleh. Ni dah lepas habis PKP pun masih macam tu Ustaz. Jadi kita serahkan kepada mereka yang alim, mereka yang berautoriti. Wallahu a'lam. Kemudian wal ilmu bi jawazil qasri. Mesti ada ilmu tentang keharusan jamak qasar. Kita tahu bahawa qasar itu diharuskan. Bukan main agak-agak saja. Tahu kata boleh qasar. Qasar itu hanya ada pada keadaan musafir. Dia berbeza dengan jamak. Sebenarnya jamak orang yang tak musafir pun boleh buat dengan syarat-syarat yang tertentu. Antaranya mereka yang ada kesukaran melakukan solat pada waktunya. Jadi dibolehkanlah jamak sembahyang. Tapi qasar hanya untuk musafir saja. Turun hujan, boleh ni musafir, lebat lah. Ni boleh musafir. Boleh qasar. Boleh jamak. Maafkan saya, boleh jamak kalau berlaku keadaan-keadaan yang tidak mengizinkan solat dilakukan pada waktu ni. Kita dah bincang. Sekarang wal ilmu bi jawazil qasri, mesti tahu tentang harusnya sembahyang qasar. Wallahu a'lam. Kemudian wa niyatul qasri 'inda al-ihram. Mestilah mengetahui, mestilah berniat qasar ketika takbiratul ihram. Masa niat tu takbiratul ihram tu, mula tu kita dah niat dah solat fardhu zuhri raka'atain qasran illa ta'ala. Mesti niat tu ada. Niat qasar tu ada. Kalau tak dia jadi adaan. Jadi bila sebut qasran tu tahulah bahawa sembahyang itu sembahyang qasar, bukan sembahyang tamam. Bukan sembahyang sempurna. Maknanya dalam niat tu dah ada qasar siap. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, wa an takuna salatu rubaiyah. Bahawa sembahyang tersebut mestilah 4 rakaat. Sembahyang qasar itu dia boleh dibuat dari solat zuhur, dari asar, dari subuh. Kerana ketiganya itu 4 rakaat. Dia prepare 4 rakaat. Sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, asar dan isya. Ini solat 4 rakaat. Boleh dikasarkan. Boleh dikasarkan. Buat 2 je. 2 rakaat. Itu dia. Kemudian
Ya, tadi wa an takuna salatu rubaiyatan wa dawamu safari ila tamamiha. Kekal dalam keadaan musafir sehinggalah sempurna sembahyang. Kekal dalam keadaan musafir sebelum sempurna sembahyang. Dia yang kekal dalam keadaan musafir. Itu yang keenam. Kemudian yang akhir sekali, yang ketujuh ialah wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'i min salati. Mestilah tidak berimamkan orang yang sangat yang solat tamam, yang sempurna rakaat. Nampak orang masuk dalam surau, maksudnya kita pun masuk. Kita tak tahu berapa rakaat dia tu, depan 2 ke 4 ke. Jadi cenderung orang berimamkan, cenderung mestilah tidak berimamkan orang yang solat tamam. Maknanya kalau orang depan imam tu sembahyang sempurna 4 rakaat, kita di belakang tak diikut. Walaupun kita masih diikut tu dalam keadaan masbuk, tak boleh. Tapi kalau kita ni pasal orang belakang itu tamam, orang belakang tu boleh ikut kita. Itu dia tuan-tuan, ya. Kalau kita qasar belakang tamam boleh. Apa saya kata boleh? Bila kita salam, maka orang makmum yang sembahyang tamam ni akan meneruskan baki rakaat dia. Ya. Tetapi kalaulah imam itu tamam, kita yang qasar tak boleh ikut di belakang dia, walaupun imam tamam itu pada rakaat yang keempat atau ketiga. Ya. Tak boleh, ya. Jadi kalau kita dah tahu macam tu, kita sembahyang lagi, tak payah ikut nampak, tak payah ikut orang yang tamam. Dalam keadaan kita nak sembahyang musafir, macam contohnya di surau RNR kan, banyak orang sembahyang, kena hati-hati tuan-tuan. Tapi kalau di RNR highway ni kebiasaannya semua orang sembahyang jamak dan qasar. Tapi kita tak tahu sebab tak ada signal. Kita tahu ke seseorang yang kita nak jadikan imam itu dia sembahyang tamam atau sembahyang qasar? Kita tak tahu. Melainkan kalau dia tu sahabat kita sebelah kita, dia beritahu, ni tersinggah RNR ni, kita nak sembahyang jamak qasar ni, kita tahu lah. Tapi yang lain tu, jadi kalau kita berseorangan tiba di surau RNR, nak sembahyang jamak, nak sembahyang qasar, buatlah sendiri. Tak payah tepuk belakang orang nak jadikan orang imam, kita makmum. Sebab apa? Sebab mungkin orang depan tu tamam, orang yang kita nak jadikan imam tu tamam, sembahyang sempurna. Kita ni sembahyang jamak qasar, sembahyang jamak qasar, sembahyang qasar. Ya. Takut gitu lah. Tahiyat dia, tahiyat tak habis ni, kita dah habis tahiyat dalam salam. Mana boleh? Sembahyang jemaah ni makmum tidak boleh sama sekali mendahului imam dalam apa jua keadaan. Kalau ikut kat batal sembahyang jemaah, batal sembahyang kita. Betul disebut mesti tidak berimam ke orang yang solat tamam ni. Sembahyang yang tamam ni mana sembahyang sempurna lah, 4 rakaat 3, 4 rakaat 2 ya. Itu cerita dia. 7 syarat sah solat qasar yang kita perlu tahu.
Itu dia. Jadi sembahyang qasar ini hanya ada untuk mereka yang bermusafir sahaja, tidak kepada yang lain. Berbeza dengan jamak. Jamak selain orang musafir, ada lagi orang-orang lain yang harus mengerjakan solat jamak. Tapi sembahyang qasar dia hanya untuk musafir saja. Wallahu a'lam. Jadi itu dia 7 syarat syarat solat qasar yang dikupas oleh sahabat kita dalam diterjemahkan oleh dikupas oleh almarhum Tuan Guru ini dan diterjemahkan oleh sahabat kita. Jadi habis fasal yang ke-40 46 ni. InsyaAllah pada kuliah kita datang kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya, fasal 47, iaitu syarat sah solat Jumaat. Ini khususnya untuk kaum muslimin ni, solat sah solat Jumaat. Apakah syarat sah solat Jumaat? InsyaAllah kita akan bincang bahagian pada kuliah akan datang. Itulah dia sebenarnya kita boleh kongsikan pada tengah hari ini yang baik dari Allah SWT. Yang kurang dari kita semua wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lazim wa lakum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.